Saya lupa sebut. Video ni saya rekod selepas video yang saya lagi tu. Bila dah habis saya tengok balik, alamak, satu benda saya lupa sebut yang penting. Masa depa tengok Uqbah buat benda tu, Uqbah bin Nafi' buat benda tu yang akan saya ceritakan sekali lagi. Ramai orang-orang di Afrika itu, orang-orang barbarik, orang-orang yang tidak bertamadun di Afrika itu tertarik dan mereka semua pakat peluk Islam. Itu disebutkan dalam kitab sirah. Cerita apa tu? Tengok yang lepas ni. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, members yang sudi setia dengan channel ini di Ibn Rijal. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ulang sekali lagi tu. Alhamdulillah, kita dapat bertemu sekali lagi dalam episod kali ini. Siapa suara saya bunyi macam ni, bunyi macam tak apa sedap. Testing. Kita bertemu sekali lagi dalam channel ini, dan pada episod kali ini saya nak ceritakan kepada tuan-tuan tentang sejarah yang menarik tentang Islam yang berlaku di bumi Afrika. Kisah yang akan saya ceritakan hari ini ialah tentang mengenai satu orang tokoh yang bernama Uqbah bin Nafi'. Uqbah bin Nafi' ini satu orang lelaki yang kalau kita buka di dalam kitab nasab, kitab tarikh ataupun kitab mengkaji para rijal, ulama berbeza pendapat tentang status beliau. Ada sebahagian ulama yang mengatakan Uqbah ini sahabat Nabi. Sedangkan sebahagian yang lain mengatakan dia bukan sahabat, sebaliknya dia hanyalah seorang tabi'in. Mengapakah perbezaan ini berlaku? Ini kerana mereka berbeza tentang dapatan sumber tahun bilakah Uqbah bin Nafi' ini lahir. Pendapat yang pertama mengatakan Uqbah bin Nafi' ini lahir 1 tahun sebelum kewafatan Nabi satu tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Itu pendapat yang pertama. Manakala pendapat yang kedua mengatakan Uqbah bin Nafi' ini lahir 1 tahun sebelum kewafatan Nabi. Itu adalah dua pendapat yang berbeza yang menyebabkan ulama datang dengan dua pendapat. Satunya mengatakan Uqbah ini sahabat Nabi, seorang lagi yang mengatakan tidak. Dan kalau kita telusuri dalam kitab para rijal, iaitu kitab tentang hadis, disebutkan bila dikaji tentang hadis-hadis yang riwayat daripada Uqbah ini, tidak terdapat riwayat langsung Uqbah daripada Nabi. So menunjukkan Uqbah ini bukanlah duduk dalam kalangan sahabat yang bertemu dan berislam dan menjadi Islam dan dalam keadaan berakal ketika bersama dengan Nabi. Kerana itu yang lebih masyhur adalah Uqbah ini satu orang Muslim yang soleh, komander perang yang agung, dan beliau adalah seorang tabi'in. Kenapa kita tinggalkan persoalan itu? Itu adalah perbezaan dalam kalangan ulama yang berlaku dalam suasana yang harmoni. Yang saya nak ambil dalam episod kita kali ini ialah keunikan kisah yang ada pada Uqbah bin Nafi'. Kesungguhan yang ada pada beliau. Uqbah bin Nafi' digelar dengan komander Afrika, Islam di Afrika. Perluasan Islam ke bumi Afrika sebenarnya telah bermula sejak zaman Sayyidina Umar lagi, dan dia makin merancak pada zaman Muhammad Sayyidina Osman pada tahun 35 Hijrah. Namun setahun selepas itu berlaku pembunuhan Sayyidina Osman, terberhenti sebentar penerokaan Islam, perluasan kuasa Islam. Dan dalam era itu, era pertempuran dalam kalangan umat Islam, kita pun tahu dalam era itu era perang Jamal, era perang Siffin dan sebagainya. Namun setelah Muawiyah mengasaskan khilafah Bani Umayyah, maka Khalifah Muawiyah menyambung semula eksplorasi Islam ke bumi-bumi luar. Islam mula menampak di Afrika. Kita dah cerita sebelumnya dalam ceramah saya yang sebelum-sebelum ni, kalau tuan-tuan follow, dengan terkenalnya Amr bin Al-As yang menjadi bapa Mesir. Tetapi kali ini dalam era yang saya nak cerita ni, dalam kurang 40 Hijrah dan ke atas, satu nama yang lebih menonjol ialah Uqbah bin Nafi', komander perang. Uqbah bin Nafi' pernah bersumpah ketika mana pasukannya menebas satu demi satu negeri, membuka negeri tersebut, menjadikan negeri tersebut sebagai negeri Islam. Sedangkan sedang sampai di hadapannya itu satu laut yang terbentang luas, disebutkan dalam catatan sejarah Laut Atlantik tak silap saya. Uqbah bersumpah mengatakan, ya Allah, kalau bukan kerana laut yang menghalangku ini, nescaya akan aku sebarkan agamamu ini ke seluruh penjuru alam. Kerana Uqbah dia bercakap berdasarkan ayat pertama dalam surah Fatihah, ataupun disebut ada setengah merujuk berayat kedua,
iaitu Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Maka dia meletakkan ayat tersebut sebagai tanggungjawab bagi dia untuk menyebarkan kalimat Allah ke seluruh alam. Maka dia mula menebas kota-kota, menjarah, naik daripada Mesir, naik ke Tunis dan sebagainya. Sampai ke satu kawasan. Disebutkan dalam sejarah bagaimana Uqbah bin Nafi' memimpin pasukannya membuka satu demi satu kawasan daripada Mesir, naik ke atas, yang mana hari ini dalam sepadan geografinya adalah Afrika. Maka negara-negara yang semisal macam hari ini di Morocco, di orang kata apa, di Mesir dan sebahagiannya Afrika, kemudian apa namanya Tunisia dan sebagainya. Maka tuan-tuan, mereka tiba di satu kawasan yang tidak bernama. Disebutkan dalam catatan sejarah, kawasan itu dipenuhi lalang hutan yang tebal yang dipenuhi dengan binatang buas. Saya tak tahu hutan apa, tapi disebutkan di Afrika. Kemungkinan hutan Amazon. Kan saya tak tahu, tapi ialah tuan-tuan Afrika. Okay? Jadi bila sampai ke kawasan itu, maka Uqbah bin Nafi' mengatakan kepada para pengikut dan para askar dia, para tentera dia, dia mengatakan, kita akan buka negeri di sini. Pertamanya kita akan bina masjid. Kemudian kita akan buat perumahan Islam. Kemudian kita akan bawa ulama-ulama dan para sahabat yang masih hidup datang ke sini, dan kita akan bangunkan tempat ini sebagai pusat perkembangan Islam dekat kawasan ini. Masa tu belum ada lagi lah benua Afrika semua tu. Maka para tenteranya mengatakan, wahai general, wahai tuan, macam mana hutan ni terlalu tebal dan binatang yang ada di sini pelbagai jenis binatang, kita pun tak pernah jumpa semua lah. Yalah tuan-tuan, Afrika kan. Maka Uqbah bin Nafi' berjalan menuju ke, orang kata macam pangkal hutan, permulaan hutan tersebut, dan dia pun berdoa dan menyeru. Ini disebutkan dalam tulisan-tulisan sejarah. Dia mengatakan, wahai para penduduk hutan ini, kami ialah sahabat dan pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami datang ke sini untuk menyebarkan Islam, membawakan kalimat Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat sekalian alam. Kalau kamu jua hamba Allah, maka kita bekerjasama, pindahlah ke tempat lain dalam keredaan Tuhan, dan kami tidak akan mengapa-apakan kamu, dan kamu jangan mengapa-apakan kami. Sejurus dia bercakap macam tu, para askar dia saling memandang dan mengatakan, betul ke komander ni? Kan? Apa dia bercakap seorang-seorang depan hutan ni? Kuasa Allah Subhanahu wa taala, mungkin karamah yang ada pada Uqbah bin Nafi'. Sejurus lepas dia kata macam tu, tak lama lepas tu keluarlah binatang. Seekor demi seekor, berbondong demi berbondong keluarlah. Saya tak disebutkan dalam catatan binatang apa, tapi mungkinlah saya membayangkan macam singa, rimau, jirafah, gajah, apa nama ni, apa sajalah kot kan bila disebutkan binatang-binatang hutan tersebut. Mungkin apa nama ni, binatang apa yang black mamba kan, tak tahulah. Keluar satu-satu meninggalkan hutan tersebut, dan mereka mula mencerahkan kawasan tersebut, dan benda pertama didirikan ialah masjid yang sampai sekarang masih ada, Masjid Qairawan, yang menjadi kebanggaan, masjid yang tertua. Dia ada di Tunisia sekarang tak silap. Kemudian dia dirikan perumahan Islam, dan dia dirikan perumahan-perumahan untuk para ulama. Ini berlaku dalam tahun 50 Hijrah. Kemudian berkembang Islam di sana, maka Qairawan menjadi pusat. Orang Islam rehat, orang Islam bertukar-tukar ilmu, orang Islam memohon perlindungan dan sebagainya. Menjadi kota yang sangat terkenal dan mewah. Kemudian apa nama ni, berkembang lama sampailah zaman pemerintahan Umar Abdul Aziz dalam tahun 99 Hijrah. Masa itu berlaku perluasan kuasa, perkembangan mazhab dan sebagainya. Walaupun tak dikenali dengan nama mazhab lagi, tapi para pengikut imam-imam yang awal mula bertebaran. Ketika itulah satu orang imam ulama besar yang bernama Imam Shahnun bin Sa'id, yang merupakan anak murid Imam Malik, telah membawa diri ke sana dan menyebarkan ajaran Islam dan mazhab Imam Malik di sana. Dan sampai ke hari ini, untuk direkod 2021 sampai ke hari ini, mazhab Maliki merupakan mazhab yang dominan di benua Afrika. Dan ini yang seperti saya selalu katakan, ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab mazhab Malik ni dia lebih fleksibel, dia lebih luas di sudut fiqh. Maksudnya macam makanan-makanan dia pun tak serumit kita. Misalnya macam gajah boleh makan, kuda boleh makan, buaya boleh makan. So Tuhan takdirkan mazhab itu berkembang di sana sesuai dengan geopolitik dan pola masyarakat di sana. Itulah keluasan dan kerahmatan Islam. Itulah jasa yang ada pada satu orang lelaki yang menebas hutan Amazon, hutan Afrika,
dan karamah dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang bertawakal dan yakin kepada Allah. Itulah cerita yang ringkas saya nak ceritakan pada video kali ini. Maafkan saya lama tak ada sebab yang pertamanya saya siapkan saya punya final serahan disertasi. Alhamdulillah selesai petang tadi 18 hari bulan 2 5 petang siap final disertasi dihantar untuk saya punya tesis saya. Alhamdulillah selesai. Kemudian saya sekarang ni sedang merencanakan program satu recording untuk Unais Media Work tentang konspirasi series. Kemudian recording ceramah Empire The Series bersama Unais Media Work juga. Kita sedang laksanakan benda tersebut. Dan yang ketiganya sekarang saya sedang usahakan seperti mana video yang saya up sebelum video ni, iaitu seminar Isra' dan Mi'raj online. Yang mana kita akan mengkaji sejarah Isra' Mi'raj secara kritikal, dalam dan orang kata apa ni, ilmiah, dengan menggunakan pakai kitab Kifayatul Muhtaj fi Isra' wal Mi'raj, karya ulama besar alam Melayu, Syekh Al-Fatani, yang mana di dalam seminar itu saya bahagikan kepada 3 episod. Yang pertamanya kita akan bincang tentang perkembangan Islam, perkembangan kitab-kitab Turas Melayu Jawi. Kita akan bincangkan yang keduanya, kita akan bincangkan secara khusus tentang biografi dan ketokohan Syekh Al-Fatani secara khusus. Dan yang ketiga, kita akan mengkaji, membahas, membincang secara detail kisah-kisah Isra' dan Mi'raj yang terdapat di dalam Kifayatul Muhtaj. Format program tu adalah saya akan cerita daripada awal, ikut macam cerita Nabi pergi situ, Nabi dibelah dada, Nabi dibawa naik ke langit, Nabi jumpa orang tu, Nabi jumpa orang ni, Nabi jumpa, macam tu akan cerita. Tetapi throughout the stories itu kita akan bincang riwayat ini main daripada mana, riwayat ini main daripada mana, riwayat ini main daripada mana. Kalau riwayat ini sahih, kenapa dia sahih? Kalau riwayat ini ada masalah sikit, kenapa ada masalah? Kita akan bincang di sudut hadis, di sudut orang kata pada teknikal, dan di sudut kritikal. Ya, ini yang pertama saya cuba bawakan kepada tuan-tuan. Kita dapat mengenal pasti sumber kisah Isra' dan Mi'raj, dan kita juga dapat mengetahui kisah-kisah yang menarik yang terdapat di dalam sirah besar ini. Jadi tuan-tuan doakan saya, tuan-tuan supportlah program ni, tuan-tuan tengok dalam description saya sertakan juga cara nak masuk program ini. Online kita buat tertutup kerana perbincangan itu lebih bersifat analytical dan kritis, dan kita kenakan sedikit yuran. Saya mohon para sahabat yang menonton video ini, sama-sama kita join, kita wujudkan budaya ilmiah. Kalau tuan-tuan tak mau tengok pun boleh join. Nanti tuan-tuan akan dapat link untuk ketiga-tiga daurah, dan tuan-tuan akan dapat nota secara percuma 150 muka surat 3 nota. Kemudian kalau tuan-tuan tak mau tengok pun boleh bagi link itu sedekah dekat mak ke kat ayah ke tengok di kampung, ataupun beli link itu dapat untuk hadiahkan kepada anak-anak yang sekolah ke yang belajar sirah yang berguna untuk mereka, ataupun adik-adik pelajar di IPT yang nak mengenali tentang keilmuan hadis. Kita akan bincang, nanti saya akan tulis di whiteboard lagi tentang Isra' dan Mi'raj dan tentang istilah basic dalam hadis. So ramai yang boleh menonton, sesuai untuk semua peringkat umur. Bahkan anak-anak kecil sekolah rendah pun boleh dengar, sebab kita nak bincang juga cerita. Kita akan cerita juga secara plot, secara naratif tentang apa yang berlaku kepada Nabi dalam Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan support saya, kita pakat tuan-tuan ramai insya-Allah. Just saya katakan tadi, mudah-mudahan program ini berjaya dan kita dapat menghidupkan budaya ilmu dan pemikiran kritikal dan pemikiran yang mencari sumber dalam masyarakat kita, insya-Allah. Teruskan dengan channel ini, Ibnu Rijal, support program seminar online Isra' dan Mi'raj. Kita jumpa dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.